Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, selawat serta salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga ke atas para sahabat baginda, para ahli ulama, para pejuang Islam seterusnya. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, insya-Allah. Jadi kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan hadis melalui satu kitab Penawar Hati yang disusun oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Kita masih lagi bincang hadis yang pertama yang bertajuk 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Setiap manusia pasti akan mati dan setiap manusia pasti akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan semua manusia pasti akan ditanya 4 soalan ini. Tidak boleh lari. Apa dia 4 soalannya? Pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, an Abi Barzah Nadlah bin Ubaidin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berkanjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yakni di padang mahsyar, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakannya, yakni digunakan. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada minggu lepas kita dah bincang 2 perkara. Pertama, soalan pertama iaitu berkaitan dengan umur. Allah Taala kurniakan kepada kita umur sama ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Biasanya umat Nabi Muhammad ni hidup lebih kurang 60 tahun. Nabi kita 63 tahun. Sahabat baginda Abu Bakar Umar juga 63 tahun. Osman umur dia 80 tahun wafat. Dan lebih kurang itu saja. Umur manusia ni lebih kurang itu saja. Umat Nabi Muhammad. Jadi Allah akan tanya umur sama 50 tahun ke 40 tahun, Allah akan tanya, umur kamu 50 tahun ni buat apa atas muka bumi? Aku dah bagi peluang kepada kamu untuk hidup selama 50 tahun. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kitab Al-Quran sebagai panduan. Ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Ta'ala akan tanya. Dah bincang minggu lepas. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua akan tanya ialah ilmu. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, bagi peluang kepada kita sama ada kita menuntut ilmu atau tidak. Dia banyak kategori. Pertama, orang yang tidak ada ilmu, ataupun dikategorikan ada ulama dikategorikan kepada 4 manusia, golongan manusia. Pertama, dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia dijahil, tapi dia tahu bahawa dia terjahil. Maka ulama kata kasihanlah dia. Kasihanlah dia. Yang kedua, dia tak tahu, dia tahu bahawa dia tak tahu. Bahawa dia, aku tak tahu ni, dia tahu bahawa dia tak tahu. Maka kita kena ajar. Dia sedar bahawa dia ni tidak tahu, maka kita kena ajar. Yang ketiga,
Dia tahu bahawa dia ni tak tahu. Dua ni. Dia tak tahu bahawa dia ni tahu. Dia tahu sebenarnya, tapi dia tahu, tak sedar. Maka tugas kita, kita sedarkan dia. Dia tak ingat bahawa dia ni alim, dia ni tahu. Dia tak tahu sebenarnya. Yang keempat ialah dia tahu bahawa dia tahu. Dia tahu bahawa aku ni ada ilmu, dan dia sedar bahawa dia ni ada ilmu. Maka dampingilah dia. Ini orang ulama. Dia tahu bahawa dia ada ilmu, maka kita kena dampingi. Ini golongan-golongan manusia. Jadi ada manusia yang Allah Ta'ala bagi pada dia ilmu. Ilmu ni terbagi pada beberapa keadaan. Ilmu yang kita pelajari, kita cari baru kita dapat. Ada ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tanpa kita pelajari. Contohnya ilmu yang diperolehi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ni pada zaman Nabi Musa. Nabi Khidir ni Allah Ta'ala bagi ilmu dia, ilmu laduni. Maknanya orang lain tak boleh nampak ilmu dia. Dia boleh ni terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu laduni. Dia nampak sesuatu yang di sebaliknya. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam ni berjalan dengan Nabi Khidir ni tak boleh. Tak boleh. Nabi Khidir ni dah bagi tahu kepada Nabi Musa, kamu nak berjalan dengan aku boleh, tapi kamu kena sabar. Jangan banyak tanya. Jangan tanya. Tapi bila berjalan je berlaku suatu keadaan, maka Nabi Musa tanya kenapa. Berlaku satu perkara, Nabi Musa tanya kenapa. Jadi kenapa tu Nabi Musa ni Nabi. Dia ni hebat, Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, bagi wahyu pada dia. Tapi ilmu laduni ni Allah Ta'ala tak bagi kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir. Ilmu yang tanpa dipelajari, Allah Ta'ala bagi direct kepada dia. Ataupun ilmu dipanggil ilmu kasyaf. Dia tahu. Contohnya Tok Kenali. Tok Kenali ni orang hebat. Dia ada ilmu kasyaf. Dia tahu. Contohnya dia nak pergi kubur. Dia pergi kubur, dia tahu mana kubur. Contohnya nak cari kubur seseorang. Dia tahu, ini kubur si fulan bin si fulan. Ini kubur apa, dia tahu. Padahal tak ada nama pun di situ. Tapi dia tahu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buka hijab dia. Ilmu-ilmu ini banyak jenis. Dan ilmu hitam pun ada. Ilmu hitam ni ilmu sihir, ilmu yang haram kita pelajari. Dan segala ilmu ini merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Aku tidak berikan ilmu ni kepada manusia melainkan sedikit. Nak dibandingkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ulama kata ambil satu jarum, celup dalam air laut. Air laut yang lekat pada jarum itu ialah ilmu yang dikurniakan kepada manusia. Yang berbaki lautan itu merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ilmu ni wajib kita pelajari, sama ada ilmu fardhu ain ataupun fardhu kifayah. Itu ilmu. Baik, soalan yang ketiga. Ini kita akan ditanya nanti di padang mahsyar, iaitu tentang yang ketiga, iaitu harta wa an malihi min aina iktasabahu. Daripada harta kita, dari mana kita dapat? Sumbernya. Sumber dari mana kita dapat? Sama ada kita kaya, sama ada kita miskin ke, tak kira lah. Kalau kaya lebih lama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang miskin dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab harta dia sedikit, maka sedikitlah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi semua manusia yang berharta, Allah Ta'ala akan tanya, kamu ambil daripada mana harta? Rezeki hari-hari kamu makan, kamu bagi makan kepada isteri, kepada anak, Allah Ta'ala akan tanya, dari mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan, kamu habiskannya. Kemudian harta ni Allah Ta'ala sebut, minggu lepas saya dah sebut berkaitan dengan hadis Rasulullah sebut, al-halalul bayyin wal haram bayyin. Yang halal tu jelas, nyata. Maka kita nak cari harta ni yang halal tu terang bagi kita. Contohnya kita berkebun, ambil upah, apa lagi, kita berniaga, itu benda-benda yang halal. Kemudian yang haram juga jelas, wal haramul bayyin, yang jelas. Apa dia? Mencuri, merompak, khianat, rasuah dan sebagainya, riba dan sebagainya. Itu merupakan harta-harta yang haram, sumber-sumber yang haram. Kita dah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat, dan antara benda yang halal, benda yang haram ni benda syubhat. Harta yang kita tahu dari mana. Contohnya benda-benda kita masuk saham dan sebagainya. Saham ada hukum asalnya dalam Islam harus, boleh. Saham ataupun syarikat, boleh, hukumnya harus. Tapi kalau syarikat itu, saham itu ada 3 unsur.
Yang kita kena perhatikan. Apabila ada 3 unsur ini, maka syarikat tersebut ataupun perniagaan tersebut haram di sisi Allah Subhanahu. Pertama ialah perniagaan tersebut melibatkan dengan riba. Berniaga tapi terlibat dengan riba, haram. Yang kedua, terlibat dengan penipuan, judi, riba, judi. Dan yang ketiga, perkara yang tidak pasti atau istilah dipanggil gharar, gharar yang tidak pasti. Contohnya, semua jemaah ni bagi kepada saya sejumlah wang sebagai modal perniagaan. Bagi setiap orang ni 1,000 bagi, maka saya kumpulah 10,000. 10,000 ni saya kata saya pemegang saham ni, saya nak niagakan duit buat modal perniagaan. Kemudian Haji tanya saya, Ustaz nak buat apa? Adalah saya nak niaga lah. Lepas tu ketua pula tanya saya, Ustaz nak buat apa? Berniaga, nak berniaga apa? Kami nak tahu ni, sambil kami nak masuk ni. Saya tak sebut. Adalah saya nak niaga lah. Kalau ada macam tak sebut, maka tak jelas. Apabila tak jelas, haram kita masuk syarikat tersebut. Ataupun saham tersebut haram. Kerana ada unsur gharar, ketidakpastian. Saya kata nak berniaga apa? Sebab berniaga ni, berniaga yang paling untung sekali judi. Judi ni ramai masuk. Berjudi. Tapi yang menang ni seorang je. Loteri yang masuk, ramai masuk. Tapi yang menang ni seorang je. Itu pun tempat ketiga, sanggup hati je. Masuk 20 orang, beratus-ratus ringgit modal ni. Tapi menang tempat ketiga. Esok masuk lagi. Jadi perniagaan tu kalau terlibat dengan judi, terlibat dengan riba, terlibat dengan perkara yang tidak pasti, gharar dipanggil, maka syarikat urusan muamalah ni kira sebagai haram, tidak boleh. Dibebas sampai 3 ni. Jadi semua ni kita kena perhati, kita kena nilai supaya harta yang kita sumber tidak halal, kemudian kita sumbang, kita belanjakan dalam perkara yang halal. Sebab Allah Ta'ala akan tanya nanti. Sebab itulah ramai sahabat di kalangan sahabat ni dia takut. Contohnya Abdul Rahman bin Auf, dia takut. Kenapa takut? Sebab Abdul Rahman bin Auf ni kaya. Dia businessman. Apabila dia berpindah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah, sampai di Madinah, orang semua tanya nak tinggal di mana. Kemudian ada orang umat Islam yang bagi tawaran. Saya ni penduduk Madinah, saya ada 4 orang isteri. Jadi nak isteri yang mana kamu ambil? Bagi tawaran. Saya ada rumah, kamu nak rumah yang mana? Ambillah rumah. Mana sahabat golongan Ansar ni bagi tawaran kepada golongan Muhajirin. Tapi sampai ke giliran Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman tak nak, isteri tak nak, rumah tak nak. Apa yang dia nak? Dia kata, aku nak cari tempat untuk berniaga. Hebatnya Sayyidina Osman, apa ni, Abdul Rahman bin Auf tadi, nak cari tempat berniaga. Mana tapak yang boleh aku buka kedai, buka gerai untuk aku berniaga. Sebab dia otak bisnes. Daripada tak ada modal langsung, maka dia jadi businessman, kaya raya dia. Tapi dia tetap sahabat Nabi yang dijamin, antara yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menggunakan harta kekayaan dia untuk Islam. Begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia nafkah dan infakkan harta dia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat yang hebat. Tapi walaupun dia hebat, dia rasa bimbang. Bimbang kenapa? Sebab harta dia banyak, dia takut lambat masuk syurga. Sama juga yang kita bincang itu, yang isteri ramai. Orang yang ada isteri 4 ni, dia lambat masuk syurga kerana akan dihisap isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga dan isteri keempat. Maknanya orang yang banyak isteri ni lambat masuk syurga berbanding dengan isteri seorang. Tapi kalau tak ada isteri, macam mana? Lagi cepat lagi masuk syurganya. Boleh betul lagi. Jadi harta banyak ni, kalau tidak pandai menguruskannya, menyebabkan kita ni dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala lamalah. Macam kita lah. Macam kita ni kalau pergi ke Singapura, pergi ke Bangkok ke mana tu, sampai di sepadan tu, sampai custom tu, maka akan dicek. Singapura tu cek barang kita beli banyak barang. Bila banyak barang yang kita beli, maka lama dia cek, boleh tengok permit, dia tengok lesen, dia tengok barang apa kita beli, kalau buku macam mana, kalau pakaian ni macam mana. Sebab apa? Sebab barang yang kita beli banyak. Tapi kalau tak beli,
barangan, kita beli buah apple je sekilo. Beli apa? Apple je sekilo. Okey, lepas. Sekejap je lepas. Begitulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila harta kita banyak, maka lama Allah Taala akan nilai kita, hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta ni Allah Taala akan tanya kita. Sama ada sedikit ataupun banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni, sahabat Nabi ni, dia kerja dia ialah asalnya dia beli unta. Dia beli unta, kemudian dia jual unta. Itu je. Tapi bila dia beli unta dengan tali, tapi dia jual unta saja. Maka tali itu dia pegang. Di Madinah beli unta, kemudian jual unta. Tali itu dia pegang. Apabila pegang banyak, maka semua orang ada unta tapi tak ada tali. Apabila tak ada tali, maka permintaan tali itu tinggi. Maka dia pun jual tali. Ini perniagaan yang dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita macam itulah, jual motor, kunci tak bagi. Nak kunci kena beli dengan harga lain. Okey, ini antara contoh-contoh para sahabat yang banyak harta tapi dia bimbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala menilai harta-harta dia ini. Kerana Allah Taala katanya, dari mana kamu dapat harta ini dan ke mana kamu belanjakannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Jismihi ini jisim, jasad kita. Allah Taala kurniakan kepada kita kekuatan, tenaga, buah fikiran, cerdas otak kita. Kita guna untuk apa? Ada orang guna tenaga kuat dia untuk bully orang, masuk geng dan sebagainya. Kemudian masuk gusti dan sebagainya. Ada orang yang guna kekuatan dia untuk menolong orang. Ada menggunakan kekuatan dia macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni hebat, Masya Allah hebat. Dia ni kuat, besar, tinggi, saiz dia, badan dia besar, suara dia keras, dan dia pun tegas. Dia menggunakan apa yang ada pada diri dia tu, kekuatan fizikal dia tu, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Contohnya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni mati atas katil dia, sedih dia, kerana dia bercerita mati syahid. Tubuh badan dia tidak ada kulit yang tidak berparu. Setiap inci tubuh badan dia berparu. Dan dia bercita-cita untuk mati syahid dalam medan peperangan. Tapi cita-cita dia tercapai. Dia mati tua, sakit. Ini sedih Khalid Al-Walid. Hebatnya dia gunakan kehebatan yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia untuk menegakkan agama Allah. Begitu juga sahabat-sahabat lain, Ali, Osman, Ja'far At-Tayyar yang mati dalam peperangan Mu'tah. Ini hebat-hebat orang-orang. Ja'far At-Tayyar, Tayyar ni terbang. Kenapa terbang? Kerana sahabat-sahabat lain nampak tangan dia terbang. Dia ni ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji-panji, bendera. Bila musuh datang, dia perang, dia ni tugas dia pegang panji-panji. Bila musuh datang, maka musuh tu potong tangan kanan dia, maka dia pegang dengan tangan kiri. Kemudian musuh potong tangan kiri dia, maka putus kedua belah tangan dia, maka dia pegang dengan gigi dia. Pegang lagi dengan gigi, panji-panji dia. Sebab kalau panji-panji dia jatuh, maka ini tanda kekalahan. Jadi tugas dia pegang panji ni. Maka tangan kanan dia putus, tangan kiri dia putus. Bila putus kedua belah tangan dia, sahabat nampak tangan dia terbang. Malaikat ambil, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia gelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang terbang, bukan dia yang terbang, tangan dia yang terbang. Ceritanya sahabat Nabi ni bermati-matian mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kanan putus, pegang tangan kiri. Tangan kiri putus, pegang dengan gigi. Kemudian dipancung kepala dia, sembah, orang lain buat sambut bendera panji-panji. Ini hebat. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Ini tubuh badan yang sihat. Kita pada Allah Taala kurniakan pada kita sihat. Sihat, apa kamu guna? Masa kamu sihat, kamu guna untuk apa? Kesihatan. Sebab itulah Rasulullah dalam hadis lain, Rasulullah sebut kita kena rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Antara dia ialah sihat. Sihat sebelum kita mati, dan sebelum kita sakit. Kadang-kadang kita ni sedar. Bila kita sedar? Bila kita sakit. Bila sakit tenat, masuk wad, 3 hari masuk wad, aku sedar, ya Allah, menyesalnya Allah.
Lepas ni aku nak bangun sembahyang. Dikala kita sakit tu baru kita sedar. Ini kadang-kadang kita sakit ni penting. Kalau tak sakit ni tak sedar kita. Kalau kita nak bandingkan orang-orang yang sufi, orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia kadang-kadang apabila dia tak sakit lama, dia rasa takut. Kenapa aku dah lama tak sakit? Kenapa sakit ni penting? Sebab apabila sakit, pertama apabila sakit kita sabar, maka Allah Taala gugurkan dosa kita. Apabila kita sakit, bahawa kita sakit, di kala itulah baru kita ingat bahawa nikmatnya sihat. Nikmatnya sihat. Jadi sebenarnya kita ni kadang-kadang perlu juga sakit supaya kita rasa nikmatnya sihat. Begitu juga mata, kita tak rasa nikmat mata ni sebab bangun pagi je kita buka mata, nampak. Suatu hari katalah Allah Taala uji kita tak nampak dua hari macam mana. Bangun pagi tak nampak macam mana. Di kala itulah kita menangis, ya Allah, kenapa lah mata aku ni tak nampak. Kita rasa nikmat ni, ya Allah, sebelum ni Allah Taala bagi tiap-tiap hari kita bangun tidur kita dapat melihat, tak terasa kita bahawanya dapat melihat merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala uji kita tak boleh melihat 2 hari ataupun naik ketumbit buka sakit kepala kita, sakit mata. Kita dah rasa bahawa sebelum ni Allah Taala bagi kepada kita lama dah sihat, lama dah boleh melihat, kita rasa dah sedar. Maka Allah Taala bagi kepada kita sakit. Dalam setahun berapa kali kita demam? Sikit je kita rasanya lebih lama kita sihat daripada sakit. Tapi apabila kita sihat, kita tak rasa bahawa itu merupakan sebagai daripada nikmat. Itu penting kadang-kadang kita akan rasa sakit supaya kita sedar, kita tahu nikmatnya sihat. Dan kalau Rasulullah sebut sebelum masa kita sihat, sebelum kita sakit, masa kita hidup, sebelum kita mati. Apabila kita mati baru nak bertaubat kepada Allah, tak boleh. Ramai di kalangan Allah Taala cerita dalam Al-Quran tentang bagaimana menyesalnya umat manusia apabila dimasukkan dalam neraka. Di kala itu mereka nak keluar daripada neraka, minta dengan Allah. Apabila nak keluar daripada neraka, minta dengan Allah, merayu dengan Allah Taala, walaupun satu saat, satu minit pun, ya Allah tolonglah, hidupkan mula. Nak buat apa? Nak bertaubat, baru nak bertaubat. Tapi apabila mati, Allah Taala bagi peluang untuk hidup kembali. Ada peluang. Sihat sebelum sakit. Yang kedua ialah kaya sebelum miskin. Apabila kita ada kuat kekayaan, kita gunalah kekayaan kita itu untuk beribadat kepada Allah sebelum kita miskin. Kemudian masa lapang sebelum kita sempit. Masa lapang kita, masa lapang kita balik kerja ke, hari Ahad ke Sabtu ke, masa kita lapang tu, gunalah masa itu untuk menuntut ilmu, belajar, berzikir, baca Quran, sembahyang dan sebagainya. Masa muda sebelum tua, muda ni kita sihat, tadi Allah Taala bagi kepada kita sihat, sembahyanglah banyak-banyak. Sebab itulah Nabi Imam Ahmad bin Hanbal masa dia muda dia sembahyang sampai 300 rakaat sehari, sembahyang sunat. Apabila dia tua, dia sakit, dia sembahyang 150 rakaat sehari. Kita ni tak sampai 300 rakaat, 30 pun tak sampai. 3 tu insya-Allah kan. 300 tak boleh, buang satu kosong 330. 30 rakaat sehari tak boleh juga. Kita buang lagi satu kosong tinggal 3. 3 tu insya-Allah lah, insya-Allah kita boleh buat paling kurang sehari 3 rakaat. Jadi yang terakhir sekali, masa hidup kita sebelum kita mati. Bila kita mati, nak kembali semula ke muka bumi ini tak ada peluang. Jadi inilah soalan-soalan yang Allah Taala akan tanya kepada setiap manusia, setiap nyawa, setiap Allah Taala kurniakan kepada kita akan tanya 4 perkara ini. Maka kita kena bersedia. Bersedia macam mana? Kita gunakan 4 perkara yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini. Pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, dan yang keempat ialah tubuh badan. Kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, sembahyang aku, ibadat aku, semuanya lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah. Jadi kita guna segala apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatanlah
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadat kepada Allah. Habis hadis yang pertama. Itu 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Soalan-soalannya dah diberitahu, dah bocor. Kalau biasa budak SPM ni kalau bocor soalan ni susah dapat jawab satu persatu. Kita ni wallahu a'lam tak tahu lagi macam mana. Sebab yang jawab ni bukan mulut kita, muka surat belakang tu. Tuhan kita letakkan satu ayat dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, iaitu hari kiamat, apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksilah di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Yang jawabnya ialah tubuh badan kita, kaki kita menjadi saksi. Di saat inilah kita tak boleh menipu. Akan muka dunia ini boleh tipu lagi. Di akhirat nanti tak ada peluang. Allah Rabbul Jalil yang menilai kita. Wallahu a'lam. Itu ialah hadis yang pertama. As-sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung terus hadis yang kedua pada malam ni, iaitu siapa teman setia. Tajuknya siapa teman setia. Kalau tanya sekarang siapa teman setia, isteri lah. Isteri temannya setia atau keluarga kita. Baik, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatsbahul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Apabila sebut muttafaqun alaih ni ittifaqkan oleh ulama ulama hadis, iaitu Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam yang akan menghantar jenazah ketika dibawa ke kuburan, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua berkaitan dengan teman setia. Jadi semua tadi kita bincang, semua akan mati, semua akan dibangkitkan daripada mahsyar. Hadis ini juga berkaitan dengan kematian juga. Sebab apa sebut? Hadis yang pertama tentang mati, hadis yang kedua tentang mati. Sebab bila sebut mati ni, hati kita akan kata tersentak kalau sebut mati. Tapi kalau kita sebut mati, hati kita rasa tak ada rasa-rasa apa-apa pun, ini hati kita jadi masalah. Apabila masalah, maka hadis inilah yang kita akan belajar supaya hati kita apabila sebut mati je kita rasa guru. Apabila kita rasa sebut mati je kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penawar hati. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ada 3 perkara. 3 perkara yang hantar kita. Semua manusia ni akan mati. Dan kita, jasad kita ni akan dibawa, diiringi oleh keluarga kita, sahabat handai kita, jiran tangga kita, pergi ke kubur. Yang mengenai kita ialah pertama keluarga kita. Keluarga siapa? Keluarga yang terdekat dengan isteri, mengenai kita, pasangan kita, isteri ataupun suami. Kalau yang perempuan meninggal, suami dia yang iring dia. Kalau kita lelaki, maka yang mengiringi kita ialah isteri. Siapa lagi? Anak-anak. Kalau ada mak ayah, keluarga kita, adik-beradik, itu mengiringi kita. Tapi tidak ada, walaupun kita sayang, sejauh mana kita sayang kepada isteri kita, anak kita, tapi tidak ada orang yang boleh memenuhi hasrat dia nak mati dengan keluarga dia, tak boleh. Kata kita sehidup semati, sebelum kahwin ni sehidup semati. Mula dah kahwin 10 tahun, jadi jadilah apa yang diminat
yang dia idamkan itu sehidup semati, sehidup semati. Bila mati, maka yang masuk kubur seorang diri, tak ada yang masuk kubur dua orang. Minta tolong dengan penggali kubur, gali luas sikit. Kerana apa? Sebab saya nak masuk sekali dengan isteri saya. Ataupun pesan wasiat kepada keluarga bila ayah mati ni, ayah anak, mak sekali, anak-anak sekali masuk dalam kubur dengan ayah. Tak boleh. Orang tak buat macam tu. Walaupun pasangan kita nak sekali pun, tak apalah aku sanggup. Saya hidup semati, tak boleh. Tak boleh. Walau macam mana saya sekali pun. Yang kedua ialah hartanya. Walau macam mana kita kaya sekalipun, harta banyak, keretanya, dengan rumahnya, dengan wangnya, sahamnya, tapi tidak ada orang yang meninggal dunia ditanam dengan kereta-kereta sekali, tak ada. Minta tolong dengan tuan kubur, penggali kubur, okey, minta tolong gali luas sikit sebab saya nak tanam ayah saya ni dengan kereta-kereta dia sekali. Oh, tak buat. Nak tanam dengan rumah-rumah sekali, tak buat. Kecuali lah tanah runtuh, lain lah. Dengan harta-harta. Tapi semuanya harta, walau banyak mana pun, yang kita bawa dalam kubur ialah kain kafannya. Walaupun dia menteri ke, dia ni raja ke, tapi yang masuk dalam kubur, kalau lelaki 3 helai kain kafan, kalau perempuan 5 helai kain kafan. Itu je bekalan. Semuanya akan ditinggalkan. 2 antaranya akan kembali dan 1 lagi akan tetap tinggal menyertai keluarga, harta dan akan kembali, sedangkan amal akan tetap setia bersamanya. Yang kekal dalam kubur ni ialah amalan. Berapa banyak amal kita di dunia, maka itulah sebagai bekalan. Apa dia? Baca Quran. Contohnya Rasulullah sebut siapa yang membaca surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi itu, maka ia menjadi peneman dalam kubur. Teman dalam kubur. Ini merupakan sesuatu yang menjadi teman dalam kubur kita, amalan. Sebab itu dalam kubur, bila kita dibangkitkan di dalam kubur nanti, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk tanya soalan-soalan. Antara soalannya ialah ma rabbuka dan sebagainya. Yang jawabnya apa dia? Yang jawabnya amalan kita. Pernah itu saya cerita bagaimana kita ni didatangi oleh antara 2 keadaan. Pertama, didatangi oleh makhluk yang indah rupanya, cantik, wangi baunya. Apa dia? Amalan soleh. Kita tanya dia, siapa kamu? Akulah amalan soleh kamu. Datang buat apa? Datang untuk menemani dalam kubur. Itu bahagia kita. Ataupun kemungkinan didatangi ialah lembaga yang busuk, yang hitam, bodoh. Apa dia? Amalan jahat. Tanya dia, apa kamu? Akulah amalan jahat. Bukan teman, tapi menjadi beban pula kepada ahli kubur, menanggung amalan-amalan jahat. Ini kita bimbang. Jadi bagaimana kita nak hadapi situasi ni? Dalam kubur ni kita perbanyakkan amalan. Kerana amalan kita bawa ke dalam kubur. Persoalannya, kalau kita ada harta sekarang ni, kita ada keluarga sekarang ni, bagaimana kita nak gunakan keluarga kita, nak gunakan harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi bekalan penyelamat dalam kubur nanti. Cara dia ialah, pertama sekali kita kena didik keluarga kita yang tinggal kita tadi, kita didik mereka supaya mereka ni jadi soleh. Sebab hadis lain Rasulullah sebut, fa in mata bedul adam in qata'a amaluhu illa salasa. Terputus bekalan, semua sekali terputus, amal yang terputus melainkan 3 perkara. Antaranya anak yang soleh sentiasa mendoakan kita. Itu yang penting. Menjadikan keluarga itu boleh menjadi saham kepada kita di akhirat nanti. Iaitu meninggalkan anak yang soleh. Nak cipta anak soleh ni, nak dapatkan anak soleh macam mana? Pertama sekali ialah kita mencari pasangan yang baik, pasangan yang soleh. Barulah kita boleh anak yang soleh. Allah Ta'ala sebut at-tayyibun lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibun. Maksudnya lah perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Manakala lelaki yang baik ini untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita nak pasangan yang baik, maka kita kena baikkan diri kita dulu. Kita tak akan dapat yang baik sekiranya kita tak baik. Jadi kita nak yang baik, mestilah kita baik dulu. Maka Allah Ta'ala baik bila kita baik. Jadi cara nak mendapatkan anak yang soleh, cari pasangan yang baik. Dah ada dah ni. Dah ada pasangan yang baik ni. Cuma sekarang ni
Semua sekarang ni nak didik supaya anak kita menjadi anak yang baik. Anak pula ni bermula macam mana? Bermula isteri mengandung. Walaupun dah lepas. Jadi kita kena bagi tahu kepada anak cucu kita pula ni ilmu ni. Nak dapat anak yang soleh tu cari pasangan yang baik, pasangan yang soleh solehat. Kemudian apabila dah ada anak tu, ialah cara dia ialah kita bagi nama yang baik. Nama yang baik. Antara panduan bagi nama yang baik ni ialah nama-nama Nabi. Ada 20 orang nama Nabi dan Rasul letak. Walaupun tak ada nama, sekarang dah tak ada nama Nuh, Hud, ada lagi ke sekarang? Sekarang ni kalau ada pun Daniel, moden sikit. Nak Nabi juga tu. Nama ada tak ada, kurang ada tapi kurang. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Zulkifli ada lagi. Muhammad, itu nama-nama Nabi. Ataupun nama-nama Allah kita kena letak di pangkal tu dengan Abdul. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nama-nama yang boleh memberi motivasi kepada anak itu sendiri, pemilik nama. Sebagai contohnya Nur Farhana contohnya. Apa ni Nur Farhana? Nur ni cahaya, Farhana ni kegembiraan. Mana nama yang baik itu bukan nama Nabi, tapi nama yang boleh motivasi kepada dia. Nur Farhana. Cantik tu. Boleh bagi motivasi. Maknanya farhain, dua kegembiraan. Qurratul aini, cahaya mata. Mana bila dia tahu aku ni merupakan cahaya mata kepada bapa aku, cahaya kegembiraan kepada kedua bapa aku, maka dia boleh menjadi baik. Anak-anak dia boleh jadi baik. Ataupun nama para ulama, Abdul Rahman, dari ulama-ulama, Syekh Ramadan, ataupun Abu Hanifah, Abu Quhafah, Abu Bakar dan sebagainya. Itu nama-nama baik kita letak nama. Kalau letak nama baik, insya-Allah anak kita jadi baik. Ini cara bagaimana nak proses untuk menjadi anak yang baik ini. Dan nama-nama yang tak baik tak boleh. Ada nama Ahmad Kaslan. Ahmad tu bagus, Ahmad tu puji. Kaslan ni malas. Ahmad malas. Kaslan nama cantiklah Kaslan. Ada Kaslan. Nama menteri. Ada Kaslan ni malas. Macam-macam lah. Jaga suara. Ataupun nama-nama yang tak ada maksud. Contohnya sama-sama nama apa? Nama Kiambang, Melur, Melati, ada. Tak ada nama. Tapi yang tak bolehnya nama-nama yang negatif. Contohnya Abu Lahab, tak nama. Fir'aun, itu tak ada lah nama. Ada berat sangat kalau tak nama Fir'aun ni. Tak nama Namrud. Tapi ada nama-nama yang tak baik. Contohnya tak tahu. Nama Azazil. Cantik nama Azazil. Tapi ini nama ketua Iblis. Nama Azazil tak nama. Kalau Azizul lain. Azizul okey. Azazil. Ataupun Al-Lata. Lata nama berhala. Uzza. Uzair tak apa? Uzza ni nama berhala. Ini nama-nama yang tak baik. Kita kena tengok. Kemudian dah dapat anak tu, maka prosesnya ialah kita tahnik. Kita buat tahnik. Tahnik apa dia? Sini istilah apa dia tahnik? Belah, kalau Kelantan ni panggil belah mulut. Maknanya anak bawah 7 hari kan, kita ambil buah tambah sikit, kita letak di langit dia, suat air zam-zam sikit, ada panggil tahnik. Itu kita kena buat, itu sunnah. Tak wajib, tapi sunnah. Nabi ajar kepada kita buat tahnik anak kamu. Kita buat. Suat kalau biasa dia kapur-kapur, suat garam sikit, suat gula sikit, supaya dia rasa manis, rasa masin. Jangan suat cili api pula. Boyak. Tapi gula kena suat sikit lah sebab gula dah naik harga. Sikit lah. Okey, tahnik kena buat juga. Yang seterusnya ialah akikah kena buat untuk anak-anak. Walaupun sunat muakkad, kita kena buat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab antara amalan-amalan ni adalah merupakan proses untuk mendapat anak yang soleh tadi. Kemudian didikan agama, kena bagi didikan agama. Sama ada tentang sembahyangnya atau tentang akhlaknya, kena ajar. Ini kena ajar. Bermula daripada umur dia 7 tahun kena ajar. Kalau dia tak taat,
umur 10 tahun tak pernah lagi, maka kita kena rotan. Itu sembahyang, begitu juga puasa, menutup aurat dan sebagainya. Cukup umur 7 tahun nak ajar dia pakai tudung. Kalau tak pakai tudung umur 10 tahun, kita boleh rotan. Sama juga dengan puasa. Walaupun tidak ada hadis, tapi ulama kata apa ajaran kepada anak bermula umur 7 tahun. Dia kiaskan dengan ajaran sembahyang. Umur 7 tahun kena ajar dia. Ajar tutup aurat, jaga, ajar jangan cakap bohong dan sebagainya. Tapi umur 10 tahun tak taat lagi, maka boleh dirotan. Kalau akikah tadi Ustaz, akikah kan katalah pada peringkat awal kita hidup tu kan, baru lepas kahwin kan, kadang-kadang datuk dia yang sponsor kambing dia apa tak. Dah terlepas tu kalau boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dah diakikahkan lah masa tu. Diakikahkan. Mungkin juga bapa ni mungkin dia tidak mampu, satu, ataupun dia tidak ada ilmu, dua. Yang ketiga, dia terlupa, sibuk sangat cari, dia terlupa. Maka datuk dia kata apalah, dia sponsor, dia buat untuk cucu dia. Boleh. Boleh juga. Ataupun buat untuk diri sendiri. Masa dia kecil dulu mak ayah dia tak buat pada dia. Mungkin sebab jahil dan sebagainya, mungkinlah. Dia dah besar, dia bekerja, dia dah belajar, tanya mak ayah dia mungkin dah meninggal ke, atau tak buat lagi, maka dia buat untuk diri sendiri. Boleh, tapi niat untuk bagi pihak mak ayah lah. Sebenarnya yang hukum sunat tu mak ayah dia yang sunatnya. Tapi dia boleh buat untuk diri sendiri, tak ada masalah. Boleh. Atau atuk buat untuk cucu. Kalau cucu buat untuk atuk tu jauh sangat. Cucu buat untuk atuk tak buat lagi akikah, maka cucu pun belanja sponsor. Juga sangat dah. Biasanya atuk buat untuk cucu. Yang atuk dia. Begitu juga keluarga, itu anak bagaimana kita didik. Maka keluarga ni walaupun kita tinggalkan dia tidak bawa ke dalam kubur, tapi dia boleh memberi saham kepada kita di akhirat. Di dalam kubur. Boleh beri saham. Jadi kalau isteri kita ditinggalkan dia, maka dia doakan kepada kita, maka doa dia sampai kepada kita. Ringan dalam kubur azabnya. Ataupun anak, ringanlah ayahnya kena azab, kena soalnya. Kuranglah susahnya, sukan dalam kubur. Begitu saudara mara, adik-beradik dan sebagainya, kalau kita ajar kepada mereka, didik kepada mereka, buat baik kepada mereka, maka mereka ni akan mendoakan kita, insya-Allah. Ini juga sebagai bekalan. Bagaimana kita nak gunakan harta, bagaimana kita nak gunakan keluarga untuk kebaikan kita dah. Sama juga dengan harta tadi. Walaupun harta ni kita tak masuk dalam kubur, tapi dia memberi saham kepada kita. Bagaimana? Sedekahun jariyah. Tadi hadis tadi. Imma tabnu adam in qata'a amaluhu illa thalathah. Pertama apa dia? Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah hanya yang berlari, sedekah yang boleh pahala, sentiasa boleh pahala. Buat sedekah, buat masjid, buat wakaf dan sebagainya. Selama mana orang guna wakaf tersebut, selama mana orang guna masjid tersebut, maka kita akan dapat pahala. Inilah walaupun harta kita tak tanam dengan kita, tapi dia boleh membantu kita dalam kubur, menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi macam akikah tu, bapak dia buat untuk cucunya lah, datuk dia buat. Kalau kaitannya dengan macam haji badal contohnya kan, maknanya anak buat untuk ayah yang tak ada contohnya. Kalau ikut kan dah terlepas ke Ustaz apa ni yang kewajipan haji untuk ayah ibu tu, katalah tak lepas tak? Okey, kalaulah anak yang buat haji untuk ayah, kita kena tengok juga ayah dia tak pergi haji kenapa. Kalau tak mampu maka okeylah. Tapi kalau dia ayah dulu dia mampu tapi saja dia tak pergi haji, dia tak berdosa. Tapi kalau anak buat untuk ayah, boleh pahala sedekah, tapi kewajipan ayah tadi tetap juga jadi hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok keadaan ayah. Dia tak boleh kenapa? Sebab mungkin ayah duduk kita dulu dia tak mampu. Dah kumpul-kumpul duit, tiba-tiba meninggal dunia suruh sebab mengerjakan ibadah haji. Maka anak cuculah yang mengerjakan haji untuk mereka, boleh. Tapi di sana juga ada syarat-syarat dia mengerjakan ibadah haji untuk orang lain. Antara syaratnya ialah orang yang nak mengambil upah tu ialah dia sendiri telah mengerjakan haji untuk diri sendiri. Maknanya tahun ni dia buat haji, tahun depan dia pergi untuk haji untuk sedekah untuk ayah dia. Boleh. Tapi kalau tahun ni dia pergi haji untuk diri sendiri, dan pada masa lama dia niat untuk ayah dia, tak boleh. Untuk diri sendiri dulu, baru dia boleh ambil upah untuk orang lain.
Yang kedua, syarat dia mengambil upah seorang saja untuk satu musim. Katalah tahun ini dia buat untuk ayah dia, tahun depan untuk mak dia. Tak boleh buat tahun ni dia buat untuk mak dan ayah dia sekali, tak boleh. Satu musim, satu upah saja. Itu antara syarat-syarat dia. Okey, bagaimana kita nak jadikan harta walaupun tidak menjadi teman, jadi setia dalam kubur tadi, maka kita gunakan harta kita ni untuk Allah Subhanahu wa taala dan jariyah, infak kepada perjuangan Islam dan sebagainya. Maka ia walaupun tak bersama dengan kita, tapi dia boleh membantu kita dalam kubur, insya-Allah. Yang tinggal ialah amalan. Amalan kita bawa ke akhirat, ke dalam kubur. Kalau sebut dalam kitab kita, begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa kita, kerjanya kita, penat, tak cukup dah siang hari, ambil overtime lagi, OT lagi malam, nak bekerja ni, mendapatkan harta. Semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Mereka akan mempusakai dan menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperolehi dan ke mana kita membelanjakannya. Kita dah pukul semua kekayaan kita, mulai bila kita mati kita serah kepada waris kita. Yang kena tanyanya kita, dari mana kamu dapat duit ini, halal ke haram ke syubhah ke, Allah akan tanya. Dan ke mana kamu belanjakan harta tersebut, pada jalan Allah ke, pada jalan maksiat ke, membazir dan sebagainya. Oleh kerana itu, orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba masanya. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak barangan, mengejar dunia, menimbun harta, maka apabila tiba saat kematian, barulah ia menyadari diri dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Dah mati dah baru nak menyesal, tak ada guna. Dah terlambat. Oleh kerana itu, perbanyaklah berbuat kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah kebekalan akhirat sedaya upaya yang ada, rajin bersedekah dan buat menderma, suka menderma, untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang jauh, yang sangat jauh. Gunakan harta kita untuk bekalan kita di akhirat nanti. Maka apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ialah kita dah tahu sudah keluarga, kita ada keluarga, harta, kita ada harta, amalan kita dah juga ada amalan, cukup tu tahulah masing-masing kena muhasabah lah. Jadi bagaimana kita nak menggunakan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ni, ya, kita bimbing keluarga kita supaya mereka dapat bantu kita apabila kita berada di alam barzakh nanti. Contohnya sekarang ni mak ayah kita sudah meninggal, untuk nenek kita, mereka sangat-sangat mengharapkan apa-apa daripada kita, antara doa ke, amal ibadat ke, dia mengharapnya. Cuma tak boleh nak bangun, tak boleh nak cerita je. Sebab itulah kalau kita di kampung-kampung, biasanya dekat kampung lah, kita dikumpul semua anak cucu ni, mari semua kita baca malam Jumaat ni, kita baca Yasin, sedekah kepada tok nenek ayah. Maknanya itu amal-amalan yang baik. Tapi sebenarnya baca Yasin malam Jumaat saja, malam lain kita tak masalah, boleh baca Yasin. Sebab apa? Sebab tok nenek kita ni sangat-sangat mengharapkan yang masih hidup, hantarlah amalan-amalan yang boleh bantu meringankan dia dalam kubur. Siapa yang tahu ni? Yang tahu ni bila kita mati baru kita tahu bahawa pentingnya amalan-amalan tadi. Tapi kalau dah mati, ada peluang lagi untuk hidup. Rabbana amatna thnataini wa ahyaitana thnataini. Manusia ni diberi kesempatan hidup dua kali, mati dua kali. Asalnya kita mati, kemudian kita hidup. Hidup sekarang ni, kemudian lepas ni kita akan mati buat kali yang kedua. Kemudian kita akan hidup buat kali yang kedua. Hidup kali yang kedua tadi akan nanti tidak akan mati-mati lagi buat selama-lamanya. Sebab disebut Rabbana amatna thnataini wa ahyaitana thnataini. Hidup dua kali, mati dua kali. Dan yang kedua ialah harta. Gunakanlah harta kita ni
sebagai pembantu, jangan menyebabkan harta kita ini menyebabkan kita disiksa dalam kubur nanti. Dan amalannya sebagai teman saja dalam kubur nanti, maka perbanyakkanlah amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita sempurnakan, lengkapkan, yang sunat kita perbanyakkan. Mudah-mudahan amalan-amalan ini dapat membantu kita di akhirat nanti insya-Allah. Ada amal-amalan yang buat banyak dapat banyak, ada amalan yang buat sedikit dapat banyak ganjaran pahala. Ini atas kecerdikan kita lah. Contohnya dua perkara Nabi sebut. Khafifatani fid dunya wa thaqilatani fil akhirah. Dua benda yang ringan saja di dunia ini, ringan, khafifatani, benda dua orangnya. Wa thaqilatani fil akhirah, dan berat timbangannya, balasannya di akhirat. Apa dia? Subhanallah dan alhamdulillah. Itu je. Subhanallah, alhamdulillah. Ringan je. Tapi ramai manusia yang tak buat. Jadi kita ambillah peluang-peluang ini untuk kita perbanyakkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita dalam kubur bersama dengan amalan-amalan kita insya-Allah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk selamat di dunia, selamat di dalam kubur, dan selamat di akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini buat amalan-amalan kita, sama kita bawa amalan kita untuk kita harapkan keredaan Allah. Sebab kalau diinfokan di rumah yang Allah bagi pada kita, kita tak semalah. Tapi maknanya kita harap keredaan Allah atau kita rasa kita dapat amalan cukup itu nak ada Allah. Okey. Dia kalau tanya orang belajar tasawuf, Alam Sufi ni dia kata kita masuk syurga, kita selamat di akhirat ke, kita beribadat ni bukan mengharapkan apa ni pahala, bukan. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia bayar macam ni? Apa guna kita masuk syurga tapi mendapat kemurkaan Allah? Tak nasabah lah masuk syurga lah. Tapi dah kita macam tu. Kita dulu rumah besar, banglo, tapi semua orang marah pada kita. Tak bahagia kita. Begitulah. Kita ni yang penting hidupnya atas muka bumi ni untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai hamba bukan kita nak pahala, tapi dengan amalan-amalan baik itu menyebabkan kita akan mendapat rahmat Allah. Dengan amal-amalan fardu kita buat ni, amal-amal sunat kita banyak ni, penyebab Allah Taala bagi rahmat kepada kita, bagi redha kepada kita. Nak mengharapkan amalan kita selamat dalam kubur memang tak dapatlah. Memang tak dapat, tak padan. Kita nak bersyukur hidup kita 100 tahun katalah. Kita bersyukur daripada mula kita hidup 100 tahun sampai 1 tahun umur kita, nak bersyukur tentang mata saja. Tak boleh. Tak padan. Apatah lagi kita nak bawa amalan kita ni masuk dalam kubur, nak selamat dalam kubur. Tak padan, tak memadai. Tapi kita buat amalan ni untuk mendapat penyebab kepada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebab untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bercakap dengan orang awam biasa, maknanya sembahyang apa? Bila kita sembahyang maka dapat pahala. Bila dapat pahala maka dapatlah syurga. Seolah-olah dengan pahala kita masuk syurga. Bukan. Dengan pahala itulah, dengan amalan itu Allah Taala akan bagi kepada kita rahmat, keridaan sebagainya. Takut orang awam salah faham kat situ ya. Kalau orang awam takut tak bayar amal, macam-macam minta keredaan. Sama. Itu ya takut ya. Jadi kalau macam tu tak payah buat amal lah kita. Dia kata tak payah buat amal. Saya buat amal lah. Kita buat amal tu boleh tentu lagi masuk syurga. Tapi dengan amalan dapat keredaan Allah. Dengan amalan tu insya-Allah kita akan dapat Ya. rahmat Allah Subhanahu Wa Harapan. Sebab kita buat apa yang Allah Taala suruh. Dia janji itikad. Kalau Percayaan. kita mengharap pahala, dia pahala. Itulah. Tapi kalau orang yang belajar ni dia faham. Untuk orang awam dia tak boleh. Sebab itulah ilmu ni ada ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf. Fiqh, tauhid, fiqh dan tasawuf. Nombor ada 3. Lekat tu. Sebab tu dalam satu kitab yang apa ni Ustaz Azhar itu dulu guna, kitab Anak Kunci Syurga tu. Kitab tu ada lekat. Jadi paling ringkas lah. Walaupun ringkas tapi padat tu dalam kitab tu. Jadi ilmu tasawuf ada, ilmu akidah ada, ilmu ibadat ada. Tapi kalau kita cakap dengan orang awam ni tak boleh. Kadang dia salah faham. Bukan salah faham, kadang-kadang dia buat tak faham lah. Sebab tak nak ibadat. Ambil jalan mudah. Ambil jalan mudah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman
وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ya Allah, kami kurniakanlah kepada kami kehidupan di dunia ini satu kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat nanti juga satu kehidupan yang baik. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.